لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Jadi alhamdulillah daripada awal tadi kita nampak dah ada teman-teman kita yang berada di ruangan komen yang berikan salam kepada kita di sini. Sekejap ya. Suara saya tak berapa nak kuat hari ni. Kita naikkan sikit je punya mic. Pertama sekali kita ada Cik Latifah kita di situ. Okay, Cik Latifah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan semua sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Latifah, mudah-mudahan Cik Latifah dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan semua sahabat kita yang lain. Kita juga ada Kak Zah kita di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Moga Ustazah sihat pagi ini insya-Allah. Insya-Allah Kak Zah, mudah-mudahan ya saya sihat walaupun suara tak berapa nak keluar sangat. Suara saya tak berapa nak keluar sangat kan. Tiba-tiba rasa macam perit tak tekak ni. Mungkin penangan ya di Masjid Hang Jebat dia panas sangat hari tu. Panas sangat ya hari tu kan. Jadi macam terasa sampai ke tekak sampai ke hari ini. Kita ada Kak Nur Kamariah kita di situ. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur, terima kasih di atas hati berwarna biru. Kenapa Kak Nur kalau bagi hati mesti kala biru ya? Hati biru bukan beku ke? Saya gurau je Kak Nur. Terima kasih Kak Nur kerana berikan hati warna biru.
Okey, Cik Salimah kita ada di situ. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya Cik Salimah sihat ya di situ. Lama tak nampak Cik Salimah. Okey, insya-Allah nanti hari Jumaat, kalau Cik Salimah datanglah, kalau saya sihat jugalah ya, datang kuliah. InsyaAllah kita jumpa pada hari Jumaat nanti. Suzy juga ada bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Cik Latifah je jawab dia tadi ya. Alhamdulillah sihat. Hope Ustazah pun sihat walafiat. Mudah-mudahan ya doakan untuk saya kesihatan yang berterusan. Ramai tak ada pagi ni. Kak Aisyah mana? Tak ada ya hari ni? Liza mana Liza? Tak ada juga pagi ni? Ke ada tapi diam-diam je kat belakang tepi? Okey, tak apalah. Tanpa membuang masa pagi ni, kita akan sambung pengajian di muka surat yang keberapa? Boleh letakkan di ruangan komen. Nanti Ustazah Muslimah akan keluarkan jawapan yang diberikan. Hari ini kita nak mula pengajian di muka surat berapa? Okey. Muka surat berapa Kak Noh? Kak Zah, Cik Salimah ingat tak muka surat berapa? Sambungan poin J muka surat 438 Ustazah. Oh, kita berada di poin J. Poin J ke? 438. Okey. Kak Noh sama ke dengan Kak Zah? Apa saya buat? Minta maaf. Kak Noh sama ke dengan Kak Zah? Muka surat 438 tadi? Ke ada muka surat yang lain? Sekejap ya, serak meja Zazan. Bagaimana? Ada, oh, muka surat sama. Cik Salimah kata muka surat berapa Ustazah? Buku kita sama. Oh, Cik Salimah tanya Ustazah muka surat berapa? Ustazah tanya dia tanya Ustazah balik. Tak apalah. Kak Noh muka surat 438. Okey. Baik. Kita lihat ya. Hari ini kita berada di bahagian yang kedua, perbincangan yang sama di poin yang J. Poin J je betul, okay. Cinta adalah dasar seluruh amal perbuatan. Betul okay. Jadi kita berada pada perbincangan di bahagian yang kedua. Jika kita akan mulakan pengajian di muka surat 458. Okey? Oh, sekali lagi salah. Sorry. Muka surat 456. 456. Kita berada di muka surat 456. Jadi Cik Salimah boleh buka muka surat 456. Kita berada di perenggan yang terakhir. Dan kalau tadi saya tak pasti, muslimah-muslimah yang lain, contohnya tadi kan Kak Noh dengan Kak Zah kata muka surat 438. Yang penting kita berada di poin J. Di poin J, saya nak bincangkan sekali lagi poin kita yang terakhir yang kita sudah bincangkan pada sesi yang lepas. Berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang menyebutkan man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah pasti akan masuk syurga. Boleh cari hadis itu dalam kitab kerana saya akan bawa kembali hadis tersebut untuk dibincangkan pada pagi ini dan seterusnya masuk kepada poin-poin yang lain. Okay, bagi melengkapkan perbincangan tersebut. Baik. Kalimat ini adalah kalimat yang menjamin syurga. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud dengan status hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya iaitu sebelum dia meninggal dunia, kalimat akhirnya ialah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga.
Di dalam kitab kita ada menjelaskan tentang rahsia yang terdapat pada kalimat ini. Jadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahawa jiwa dan rahsia kalimat ini adalah tentang pengesaan Allah. Dengan kata lain, apabila seseorang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bermakna di dalam jiwanya serta diluahkan daripada sudut lidahnya itu tadi, menetapkan bahawa Tuhan yang satu hanya Allah. Ini sebagai satu pembuktian tentang pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apabila seseorang dia telah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya, daripada sudut pengucapannya itu tadi, ini disebut sebagai bentuk kecintaan, kemuliaan, pengagungan dan kekhawatiran. Kekhawatiran tu maksudnya rasa takut kita, rasa bimbang kita tentang azab Allah, tentang kekuasaan Allah yang mampu untuk melakukan apa sahaja pada diri kita. Yang kita letakkan ia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kita hanya pada Allah dan perkara-perkara lain yang mengikutinya. Jadi di sini disebutkan sebagai satu bentuk pengharapan, satu bentuk pengagungan dan juga kemuliaan, kecintaan yang kita letakkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita menyebutkan la ilaha illallah. Maka atas sebab itu seseorang yang meninggal dunia dengan ucapan akhirnya itu ditutupi dengan kalimat la ilaha illallah ini, ianya merupakan satu bentuk pengakuan, satu bentuk kecintaan sehingga akhir hayatnya yang dibawa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga juga menjadikan dia seorang hamba yang layak untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada situ kita dapati bahawa intipati kalimat la ilaha illallah ini adalah satu pembuktian tentang kecintaan kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kepada kita, seorang hamba tidak mencintai selainnya. Maknanya dengan kata lain seorang hamba hanya mencintai Allah. Kan bila dia kata la ilaha illallah di akhir hayatnya, kita dapati bahawa bukanlah yang dia bawa di penghujung hayat itu suaminya, anak-anaknya, harta bendanya. Bukan itu yang berada pada hati dia. Tapi seseorang yang dia mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya itu, kita pasti bahawa dalam hatinya, keseluruhan hidupnya, yang dia tahu, yang dia bawa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kerisauan tentang keduniaan yang akan ditinggalkan. Tidak ada rasa ketakutan ataupun kebimbangan tentang harta yang akan ditinggalkan, harta yang akan direbutkan oleh ahli keluarga. Pada waktu itu yang ada pada hatinya hanya Allah dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam isu ini kita dapati bahawa orang yang begini bermakna dia kata segala sesuatu yang dicintai selainnya adalah kerana mengikuti kecintaan kepadanya. Hal ini kita pernah bincangkan pada sesi-sesi yang lepas. Kita kata bahawa orang ini bila hidup bukanlah bermakna dia tu tidak boleh mencintai selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hidup kita ini kita ada rasa cinta yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam diri kita ni sebagai manusia yang normal, yang ada perasaan, yang ada rasa dalam jiwa ini. Jadi cinta yang kita nak letakkan itu, ia perlu berkait rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sebab tu dia kata tadi, segala sesuatu yang kita cinta adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan sarana untuk tambah mencintainya. Dan dikatakan bahawa cinta yang kita miliki kepada selain Allah itu menjadi batu loncatan bagi diri kita sebagai seorang muslimah untuk lebih-lebih lagi mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu doa yang pernah saya bawakan dalam pengajian kita ini ialah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Kan wa amalin yuqarribuni ila hubbik. Menunjukkan kepada kita Nabi SAW minta kepada Allah dengan cintanya dan kita sebagai umat baginda SAW seharusnya minta kepada Allah cintanya juga.
Tetapi ada juga perkara lain yang diminta dalam doa itu tadi kan, iaitu yang diminta ialah cinta orang yang mencintai Allah. Kerana bila kita mencintai orang yang mencintai Allah, orang tersebut akan menjadikan kita ataupun memberikan kepada kita dengan satu semangat, motivasi diri untuk lebih mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita melihat orang itu tadi, kita ada rasa kuat untuk lebih beribadah kepada Allah. Bila kita lihat orang yang mencintai Allah tersebut, ia menjadikan kita seorang muslimah yang lebih nak dekat dengan Al-Quranul Karim contohnya. Bila kita melihat orang itu ataupun bila kita mencintai orang tersebut yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, ia lebih kuat menjadikan kita orang yang nak bangun tahajud, bangun malam, lebih nak jadi manusia yang lebih baik kan, daripada satu hari ke satu hari. Dan ini menjadikan satu hal yang baik bagi diri kita. Bermakna cinta itu adalah sesuatu yang normal, yang perlu ada dalam hati kita untuk kita sayang orang lain yang ada di sekitar kita, untuk kita mencintai orang yang ada di sekitar kita, terutamanya ibu bapa, adik-beradik, pasangan dalam kehidupan kita ini, anak-anak kita, ahli keluarga kita, teman-teman yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan-keadaan yang begini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ruang bahawa hati itu bukan hanya semata-mata uh, terikat pada hablum minallah, kan? Bukan hanya semata-mata terikat pada ikatan kita dengan Allah, tetapi sebagai manusia yang menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini, kita juga ada satu ikatan iaitu hablum minan nas, iaitu ikatan sesama manusia yang perlu ada. Namun kita ini sebagai hamba Allah yang beriman, kita memiliki tanggungjawab ataupun amanah untuk menjaga cinta yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sesama manusia ini. Iaitu siapa yang kita cinta. Saya pernah ingatkan tentang hal ini, siapa yang kita cinta, siapa yang kita nak suka. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, al-mar'u, seseorang dia akan bersama dengan orang yang dia cintai di hari kiamat kelak. Kita tak boleh mencintai orang yang salah. Itu maknanya. Kalau kita mencintai orang yang suka kepada kemaksiatan, bimbang-bimbang kita berada bersama dengan dia di hari kiamat. Dan kita tahu orang yang mencintai kemaksiatan tidak akan selamat di hari kiamat. Jadi sebab tu di sini cinta kita yang kita miliki ini, ia merupakan amanah, tanggungjawab yang perlu diperhatikan, yang perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Kita jangan rasa kita boleh suka siapa yang kita nak suka. Kita boleh cinta siapa yang kita nak cinta. Tak kisahlah siapa-siapa, yang penting aku suka, aku cinta. Tak boleh begitu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menghitung setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, termasuklah cinta yang ada dalam hati kita itu tadi. Okey. Jadi sebab itu Nabi SAW juga berdoa dan juga amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu ya Allah. Kita nak melakukan amal perbuatan, amal ibadah yang boleh mendekatkan kita kepada cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia bukan hanya tentang orang yang kita cinta, tetapi apakah amal perbuatan yang kita lakukan. Dua perkara ini, jika betul keadaannya yang menjadi ruang untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka cantiklah. Ada kesempurnaan dalam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Jadi sebab tu di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahawa segala sesuatu yang dicintai selainnya adalah kerana mengikuti kecintaan kepadanya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala cinta perkara ini, kita juga turut mencintainya. Allah cinta kepada orang-orang yang soleh, kita cinta kepada orang yang soleh. Dia begitu keadaannya. Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada orang yang benar, cinta kepada orang yang bertaubat, cinta kepada orang yang bercakap jujur, cinta kepada orang yang hatinya baik, maka kita juga cinta kepada orang-orang yang sedemikian. Allah cinta kepada orang yang berbakti kepada kedua ibu ayahnya, kita juga cinta dengan amalan tersebut. Allah cinta kepada orang yang membaca Al-Quran, kita cinta kepada amalan itu. Allah cinta kepada orang yang menghadiri majlis-majlis ilmu, kita cinta kepada amalan tersebut. Ini merupakan perbuatan-perbuatan yang disebutkan mengikuti kecintaan kepadanya, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya kepada Allah, bila orang ini dia memiliki cinta, bentuk cinta yang sedemikian, dia akan menjadi hamba Allah yang hanya kepada Allah dia berharap.
Hanya kepada Allah dia bertawakal. Hanya kepada Allah dia meminta taubat. Hanya kepada Allah dia bernazar. Hanya kepada Allah dia taat dan hanya kepada Allah dia memohon pertolongan. Ini semua akan dijadikan, iaitu cinta itu tadi yang kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan dia jadikan sebagai ruang untuk dia lakukan apa sahaja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang pastinya dalam hidup kita ini ya, muslimah, kita tak boleh berharap kepada selain Allah. Kan tak boleh letakkan tawakal kita kepada selain Allah. Tawakal kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita nak kata, oh saya bertawakallah kepada ustaz ni, kepada ustazah ni. Tak boleh kata gitu. Sebab kita buat begitu bermakna ini ada masalah daripada sudut akidah kita. Daripada sudut kefahaman kita tentang kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian taubat. Kita tak boleh minta taubat pada orang lain, kan? Engkau boleh tak ampunkan dosa-dosa aku? Okey, aku dah buat maksiat dah, engkau ampunkan dosa aku. Lain tu lain ceritanya, tak boleh begitu. Jadi orang yang dia cinta Allah, dia akan minta taubat itu hanya pada Allah. Sama juga bila kita nak bernazar. Nazar ini hanya layak untuk Allah. Tak boleh untuk kita nazar kepada manusia dengan niat-niat, dengan tujuan-tujuan untuk meraih keredaan manusia. Keadaan-keadaan ini tidak dibenarkan. Okey, ini semua perbuatan-perbuatan kalau kita buat, ia boleh membawa kepada kesyirikan. Kalau orang taat, taat ni maksudnya tunduk, sujud, rukuk kepada makhluk, kepada manusia. Ini semua akan jadi hal-hal yang bawa kita masuk kepada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kalau kita mohon pertolongan di kuburan lah contohnya, pada pokok, pada bomoh, ni semua benda-benda yang boleh bawa kita kepada syirik. Kalaulah kita menjadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu, ini menunjukkan bahawa kalimat la ilaha illallah itu dia belum lagi terpatri dengan kukuh dalam hati kita sebagai seorang muslimah. Okey, kerana dengan adanya kalimat la ilaha illallah itu, ianya mengandungi rasa yang begitu banyak sehingga jiwa kita, hati kita, amal perbuatan kita, kecintaan kita, ia hanya terarah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau ia sudah pergi kepada hal-hal yang selain Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan bawa kita kepada perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min zalik. Kerana kita tahu orang yang mensyirikkan Allah dia tidak masuk ke dalam syurga. Bismillah. Dia akan jadi hal yang opposite, berlawanan. Maaf ya, kejap. Dia akan jadi perkara yang berlawanan. Kalau tadi kita belajar, orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia masuk dalam syurga. Tetapi kalau mereka yang mensyirikkan Allah, mereka masuk dalam api neraka. Dia tak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat apa jua dosa, Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita ini memiliki potensi lagi untuk dimasukkan ke dalam syurganya. Walaupun akan masuk dalam api neraka terlebih dahulu, dibersihkan dosa-dosanya. Tak tahulah bila sampai bila dalam api neraka tu, tetapi pasti akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Kerana apa? Kalimat la ilaha illallah itu tadi. Kerana kita beriman kepada Allah, kita mengesahkan Allah. Namun kalau mereka yang melakukan dosa syirik, syirik ni dosa besar yang paling besar, Nabi kata. Okey, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, Nabi kata. Tidakkah aku telah maklumkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Di kalangan para sahabat tanya kepada Nabi, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi kata apa? Asyirku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Allah kata apa? Orang yang mafhumnya, orang yang dia buat perbuatan syirik ini khalidan finnar. Dia kekal dalam api neraka. Bila Allah kata kekal, bermakna tak keluar daripada api neraka itu. So, kita nak jaga keimanan kita ni kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah yang terpatri dalam hati kita ini setiap hari, setiap masa hingga ke hujung nyawa kita. Supaya
taubat, tawakal, kebergantungan kita itu tadi, ketaatan kita, nazar dan semualah perkara sebab dalam kitab kita ni dia ada sebutkan pelbagai lagi macam contoh, bukan hanya tentang harapan, tawakal, taubat, nazar, taat dan pertolongan. Ada lagi, ini cuma beberapa sajalah yang saya senaraikan di slide saya. Semua perbuatan yang kita lakukan apabila dalam jiwa ada kalimat la ilaha illallah itu, semua perbuatan tersebut akan terarah kepada Allah. Hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, itulah nanti yang akan timbulnya hal-hal lainlah yang berkaitan dengan hati kita. Masalah riak, masalah dengki, masalah ingin mendapatkan nama dan sebagainya. Ia tidak ada uh, ruang untuk menuju kepada kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya. Mana tadi ya? Kalau dalam kitab ni, okey, saya nak masuk pada perenggan yang berikutnya. Ada perenggan yang berikutnya yang mana disebutkan bahawa oleh kerana itulah Allah mengharamkan neraka kepada orang yang menyatakan syahadat la ilaha illallah. Jadi oleh kerana mereka yang dia ini dah mengucapkan la ilaha illallah, yang hatinya hanya terarah kepada Allah, sehingga segala perbuatannya itu ialah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah kecintaannya itu tadi kan. Orang yang begini Allah Subhanahu Wa Taala haramkan neraka bagi mereka. Dan mustahil orang yang merealisasikan syahadat masuk neraka. Merealisasikan syahadat ni maksudnya ialah mereka ini melaksanakan bukan hanya daripada sudut ucapan, tetapi mereka ini melaksanakan daripada sudut anggota badannya juga. Semua orang, maaf saya kata begini, semua orang boleh saja ucap la ilaha illallah, tetapi bagaimana daripada sudut perbuatannya? Adakah dia merealisasikan ucapan tersebut? Jadi bila kita kata orang ini dia haram baginya neraka, bermakna dia bukan hanya semata-mata mengucap, tetapi melaksanakan syahadat zahir batin, iaitu hati dan anggota badannya. Maka sebab itu dalam kitab kita ini mengatakan penyataan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'arij pada ayat yang ke-35. Okey, muslimah boleh sila bersama-sama dengan saya kita buka surah Al-Ma'arij dan kita rujuk perbincangan di dalam kitab itu. Okey, kita lihat begini. Dalam surah Al-Ma'arij ada beberapa ciri yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagai orang yang mereka ini masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita rujuk surah Al-Ma'arij dalam bermula daripada ayat yang ke-19. Kalau dalam kitab dia terus letak ayat yang ke-33 kan? Okey. Tapi ustazah nak bawa perbincangan ayat ini bermula daripada ayat yang ke-19 supaya kita faham bagaimana flow ayat itu yang menjadikan mereka yang mengucapkan kalimat syahadat itu layak Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam syurga. Yang orang ini bukan sahaja mereka mengucap tetapi ada pembuktiannya daripada sudut anggota badannya, zahir dan batin. Dalam surah Al-Ma'arij pada ayat yang ke-19 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah kata apa? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah, gelisah, lagi bakhil, itu kedekut. Kita Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan memang tabiat kita kata nature kita ni Allah ciptakan dalam keadaan yang suka sangat berkeluh kesah. Halu'a. Sebab tu kita kadang-kadang rasa kenapa aku macam rasa tak tenang, aku rasa macam tak best, perasaan rasa macam tak ada feel lah gitu kan. Memang itu tabiat kita, nature kita Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan begitu. Dan Allah kata lagi bakhil, kedekut. Itu juga nature kita. Tabiat kita ni memang kita kedekut, kita ni bakhil. Tak suka nak memberi, tak suka apa. Itu memang tabiat kita. Jadi kalau kita nampak ada orang kedekut tu memanglah tabiat manusia tu sedemikian Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Idza masahu syarru jazua. Sebab itu Allah kata manusia yang diciptakan dalam keadaan yang keluh kesah ini, jika dia ditimpa dengan kesusahan, dia akan sangat resah gelisah.
Bila dia ada masalah, dia ada problem, dia ada isu dalam hidupnya, daripada sudut apa pun, resah, gelisah itu memang pakaian hidup dia. Kerana itulah tabiat manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dan kita tak boleh nak buang perasaan itu begitu sahaja. Kita tak boleh kata kalau ada kawan kita susah ke, dia ada masalah ke apa, kita kata, kau chill lah. Kita tak boleh kata macam tu. Bermakna kita memberikan nasihat yang salah. Normal manusia yang dia resah, yang dia rasa risau dalam hati dia bila dia ada masalah. Itulah penciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada hidup kita ini. Jadi sebab itu Allah kata iza massahu syarru, bila dia itu ditimpa dengan kesusahan, sesuatu yang kejahatan ataupun sesuatu yang menggelisahkan, dia memang tak boleh untuk lari daripada perasaan itu, dia akan ada rasa resah dan gelisah. Wa iza massahul khairu manu'a, tetapi hamba Allah ini apabila dia beroleh kesenangan, dia akan sangat bakhil, iaitu kedekut. Kita kalau senang, kita dah mulalah lupa tentang kesusahan kita yang dulu kita resahkan. Bila kita senang, Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan kita daripada satu keadaan yang sukar, Allah berikan kepada kita dengan kesenangan, kita mula lalai, kita mula lupa dan kita mula kadang-kadang kita mula sombong, kita mula rasa kedekut, kita mula rasa bakhil sehingga kita tak nak pandang orang lain. Ada juga keadaan yang sedemikian. Tapi kenapa orang jadi begitu? Sebab itu sifat manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah memberikan kepada kita dengan sesuatu pengecualian. Manusia secara umumnya begitu. Bila dia susah, dia gelisah. Bila dia senang, dia itu akan jadi orang yang sangat bakhil. Tetapi Allah berikan pengecualian kepada siapa? Illal musallin. Sebab itu penting amal ibadah. Kita tak boleh hanya sekadar mengucap, kan? Tak boleh hanya sekadar menyatakan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita betul nak masuk syurga, kalau kita betul ni kaki ni nak melangkahkan pada syurga, Allah berikan kepada kita dengan pengecualian. Memang betul Allah ciptakan kita dalam keadaan yang sangat suka ni resah gelisah. Allah Subhanahu Wa Taala memang ciptakan kita ni sebagai manusia yang sangat bakhil, sangat kedekut. Tetapi Allah kata, hal itu tidak berlaku. Hal itu tak berlaku kepada orang-orang yang mendirikan solat. Illal musallin, pada ayat yang ke-22. Kecuali orang yang mengerjakan salat. Allazina hum ala salatihim daimun, iaitu mereka yang tetap mengerjakan salatnya. Mereka konsisten dengan salat itu. Salat 5 waktunya konsisten. Dia tak salat 5 waktu part time. Gitu keadaannya. Kalau kita usaha nak buat salat sunat itu juga konsisten. Konsisten dengan salat sunat duha, konsisten dengan tahajud, konsisten dengan witir kita. Orang yang begini, Allah kata kalau dia ada isu, keluh kesahnya taklah orang kata mendarah daging. Kalau dia senang, taklah sampai dia tu jadi orang yang bakhil. Kerana apa? Dia adalah orang yang mengerjakan salat secara konsisten, secara istiqamah. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum, pada ayat yang ke-24. Allah kata, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum. Maksudnya mereka ini bila mereka ada harta, mereka akan jadi orang yang bertanggungjawab pada harta itu, memberikan hak kepada orang yang berhak, taklah mengambil harta anak yatim, tak menjadi orang yang makan rasuah dan sebagainya. Ini maksud pada ayat yang ke-24. Lisa'ili wal mahrum, bagi orang miskin yang meminta dan bagi orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Orang yang memiliki harta ini, memiliki kekayaan, kenapa dia kalau dia susah dia tak berkeluh kesah, kalau dia jadi orang yang senang dia itu tidak menjadi orang yang bakhil, kerana bila dia nampak orang miskin, sama ada orang miskin itu meminta ataupun tidak meminta, dia akan berikan sesuatu kepada orang tersebut. Seterusnya Allah kata wallazina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka yang percaya hari pembalasan dengan mengerjakan amal-amal yang soleh sebagai buktinya. Orang ini manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dalam keadaan keluh kesah, yang kalau dia juga kikir lagi bakhil itu tadi kan, dia tidak akan selamanya berada pada keadaan itu. Kerana apa? Dia adalah orang yang
percaya, maknanya beriman kepada hari kiamat. Yang dia buktikan dengan amal solehnya, bukan hanya semata-mata percaya dalam hati. Bukan kata, "Oh, aku percayalah hari kiamat tu nanti datang, aku percaya kita semua akan dibangkitkan daripada alam kubur." Tapi dia tak beramal apa-apa. Kerana kalau kita beriman pada hari kiamat, kita akan jadi orang yang beramal dengan sehabis. Orang kata all out beramal. Sebab apa kita tahu? Akhirat itu adalah negeri abadi untuk kita sebagai orang yang beriman. Di situlah tempat kita yang kekal, kita tak akan kembali ke dunia. Dunia ini tempat kita untuk menyemai amal soleh kita dengan sebanyak-banyaknya. Apa yang kita dapat tu nanti, hasilnya lah dekat akhirat. Sebab tu Allah kata tadi, orang ini ialah orang yang dia percaya kepada hari pembalasan dengan dibuktikan menerusi amal solehnya. Begitu juga Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya, وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Dan mereka yang cemas, takut daripada ditimpa azab Tuhannya. Jadi orang yang begini dia akan beramal soleh, dia akan tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kerana dia takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak patut bagi seorang pun yang merasa aman terhadapnya. Wallazina hum li furujihim hafizun. Dan mereka yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, tidak berzina, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mencoreng arang di wajahnya sendiri dan ahli keluarganya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada isterinya atau kepada hambanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Itu Allah kata, kalau seseorang itu dia mencari selain daripada pasangannya untuk melampiaskan nafsu, maka orang-orang yang begini, iaitu dengan melakukan zina dengan orang, dengan sesiapa sajalah yang dia inginkan, yang dia bernafsu, orang-orang yang begini Allah sebutkan ulaika humul adun. Mereka semua ini adalah orang yang melampaui batas. Seterusnya pada ayat yang ke-32, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Dan barulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat yang ke-33 yang terkandung dalam kitab kita di sini, surah Al-Ma'arij pada ayat yang ke-33, Allah kata wallazina hum bi syahadatihim qaimun. Dan mereka yang memberikan keterangan dengan benar lagi adil semasa mereka menjadi saksi. Iaitu semasa, dia ada dua maksud ya. Satu ialah ketika mereka mengucapkan syahadah, dan satu lagi lah ketika mereka memberikan keterangan sebagai saksi untuk kes-kes yang tertentu, mereka adalah orang yang amanah. Jika kita mengambil maksud pada konteks yang diletakkan dalam kitab kita ini, iaitu orang itu dia mengucapkan syahadah, maknanya dia memberikan penyaksian tentang keesaan Allah, maka dia akan beramanah dengan apa yang dia saksikan itu. Maksud beramanah ialah dia mengambil tanggungjawab untuk dibuktikan apa yang dia saksikan menerusi lidahnya. Bila dia mengucapkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu kan, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka dia akan berusaha untuk membuktikan penyaksiannya. Orang yang begini adalah orang yang selamat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wallazina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memelihara salatnya. Lalu pada ayat yang ke-35 Allah tutup ayat ini ataupun kisah ini, ciri-ciri ini dengan satu keadaan yang sangat indah. Allah kata apa? Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka semua itu adalah orang yang ditempatkan dalam syurga dengan diberikan penghormatan. Bukan saja Allah masukkan dalam syurga begitu saja, bukan gitu. Tapi Allah masukkan dengan penuh penghormatan. Apabila mereka memiliki ciri-ciri sifat-sifat itu tadi. Orang yang solat, tadi kan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, orang yang solat, orang yang mana dia menjaga hartanya, orang yang beriman kepada hari kiamat, orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menjaga kehormatan dirinya, orang yang mana dia itu memegang amanahnya, penyaksiannya itu tadi dengan sebaik-baiknya, orang yang dia menunaikan saksinya ataupun menunaikan penyaksiannya tentang kalimat syahadah itu tadi, dan seterusnya orang yang menjaga solatnya.
Semua ini Allah kata mereka ini aku masukkan ke dalam syurga dalam keadaan penuh penghormatan. Walaupun asalnya Allah ciptakan dalam keadaan yang penuh keluh kesah. Yang kalau ada masalah, dia jadi orang yang sangat risau. Yang kalau dia itu senang, dia akan jadi orang yang sangat bakhil. Tetapi kedua sifat risau dan juga sifat bakhil itu boleh diatasi, boleh dikawal jika sekiranya hamba Allah ini dia menghiasi dirinya dengan amal soleh sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu tadi. Amal soleh disebutkan di sinilah dia melaksanakan solatnya, melaksanakan amanahnya dengan baik, menjaga kehormatan dirinya, iaitu menjauhi perbuatan zina. Dia jadi orang yang menegakkan amanahnya itu tadi dan dia menjadi orang yang sentiasa takut pada azab Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman pada hari kebangkitan, itu hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyanyiakan setiap sesuatu yang kita usahakan dalam hidup kita ini. Maka sebab itu perkara yang sukar untuk dilakukan, Allah Subhanahu Wa Taala biasanya lah ya, biasanya Allah akan berikan pengakhirannya syurga. Pengakhirannya iaitu hasilnya, result yang kita dapat daripada apa yang kita buat adalah syurga. Kerana perkara itu adalah perkara yang sukar. Tapi kalau kita nak ikut rasa kita, guna perkataan rasa kalau kita nak ikut rasa kita, nak ikut hati kita, ini boleh saja. Jadilah sebagaimana manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan yang mengikut kepada nature-nya itu tadi. Yang berkeluh kesah, sebab begini ya, orang yang berkeluh kesah ni biasanya dia jadi orang yang tak bersyukur. Orang yang berkeluh kesah, dia akan jadi orang yang suka menyalahkan itu, menyalahkan ini. Dan dia sukar untuk melihat kebaikan pada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dia. Jadi bila dia susah, Allah Subhanahu Wa Taala akan lihat bagaimana, adakah dia akan menghiasi kesusahannya dengan keluh kesah atau dia akan jadi orang yang solat terus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia atasi keluh kesah yang memang nature yang ada pada diri dia. Okay, itu yang akan Allah Subhanahu Wa Taala lihat. Bagaimana keadaan hamba aku ini? Adakah dia akan jadi orang yang solat, mohon kepada aku, angkat tangan, minta kepada aku, ataupun dia akan terus dalam keadaan keluh kesahnya? Adakah orang ini dia akan jadi orang yang memegang kepada amanahnya, betul-betul membuktikan penyaksiannya, akan menjadi orang yang takut pada azab Allah? Sebab kita ni dalam keadaan keluh kesah, kita akan buat banyak maksiat. Maaf ya saya kata begitu, kita akan mudah terdorong untuk melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Tetapi orang yang takut pada azab Allah, yang beriman pada hari kiamat, dia akan tahu, kalau saya buat benda-benda yang tak baik ini dalam keadaan saya susah, keluh kesah, ia tidak memberikan result ataupun kesan yang baik dalam kehidupan saya dunia dan akhirat. Sebab itu orang yang dia keluh kesah kan, yang dia tak hiasi diri dia dengan solat itu tadi, dengan hal-hal yang ciri-ciri yang baik yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu tadi, dia akan terus menjadi hamba Allah yang terdorong pada, bukan terdorong, yang lebih jauh, senang kata gitu dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni sekarang ya, sebagai manusia, kita nak diri kita ini sentiasa berada pada keadaan yang tadi tau, iaitu terdorong pada kecintaan Allah. Sebagaimana doa Nabi SAW, kita cinta kepada orang yang Allah cinta, kita buat amalan yang mendekatkan diri kita kepada cinta Allah, maka itulah antara ciri-ciri yang boleh kita amalkan supaya kita tidak terus-terusan menjadi hamba Allah yang didorongkan pada hal-hal yang kemaksiatan. Jika tidak, dia akan terus-terusan hanyut. Tak tahu dah sampai tenggelam, hanyut tak dijumpai. Orang kata kes tu gone. Kes dah tak tahu dah apa jadi dah. Sampai tutup buku. Tak nak sampai jadi begitu sekali dalam kehidupan kita ini. Kalau boleh, apa pun isu yang kita hadapi di dalam hidup, ia akan buat kita kembali kepada Allah, ingat pada Allah, yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat inilah bukti hamba aku cinta kepada aku, hamba aku adalah orang yang beriman kepada aku. Begitu keadaannya. Okey, baik, seterusnya ya. Panjang saya cerita tentang hal ni.
secara tentang panjang. Hamba tersebut dalam melaksanakan syahadat tersebut secara zahir dan batin, baik melalui hati maupun anggota badannya. Dan kita lihat kedudukan syahadat ini dia seperti mana kedudukan roh dalam badan. Ini yang dijelaskan pada perenggan yang berikutnya. Bismillah. Kedudukan syahadat iaitu penyaksian kita tentang la ilaha illallah tadi kan dalam hati kita ni, dia seperti roh yang ada dalam badan kita. Yang mana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan roh dalam diri kita ni dia ada pelbagai macam jenis. Ada orang roh ni masih ada dalam diri kita, tetapi ada orang rohnya tu mati. Ada orang rohnya sakit. Ada orang rohnya lebih dekat dengan kematian. Ada orang pula memiliki roh yang lebih dekat dengan kehidupan. Ada orang yang memiliki roh yang sihat. Ada orang dia memiliki roh yang sentiasa melaksanakan kemaslahatan untuk badannya. Jadi dia bergantung. Keadaan badan kita ini ia bergantung pada bagaimana roh kita. Jika kita memiliki roh yang sihat, roh yang mendekatkan diri kepada Allah, maka badan kita juga akan menjadi sihat. Dia begitu. Sama juga kedudukan syahadah itu tadi. Jika kedudukan syahadah kita dalam hati ia menjadi baik ataupun ia baik, dilakukan dengan pembuktian yang sebenar-benarnya, maka hati kita akan turut baik. Tapi bayangkan kalau kita mengucap 2 kalimah syahadah tetapi masih lagi ada keraguan dalam hati, bermakna hati kita tak sihat. Masih lagi ada rasa-rasa, ya betul ke hari kiamat tu ada? Betul ke Allah tu satu? Na'udzubillah macam tu tapi mungkin ada orang yang memiliki perasaan-perasaan yang begitu dalam keadaan dia mengucap 2 kalimah syahadah. Betul ke hukum hakam Allah ni? Betul ikut ke semua ni? Ni tak adalah benda-benda macam ni. Tak payahlah ni semua. Ikut logik sudahlah. Kalau begitu bermakna hati kita ada masalah. Hati kita tak sihat. Sebab itu kedudukan syahadat itu tadi, yang dalam hati ni kan, dia lihat bagaimana syahadat tersebut. Adakah ianya direalisasikan, dibuktikan ataupun tidak. Ataupun makin diletakkan dengan keraguan demi keraguan yang akhirnya kita ni akan meninggalkan syahadat tersebut. Okay? Sebab itu di sini Nabi SAW memberikan pesanan kepada kita. Hadis ini ada dalam kitab sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita di situ. Cuma di slide saya datangkan dengan hadis yang lebih lengkap. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inni la'a'lamu kalimatan la yaquluha ahadun inda hadratil mauti illa wajada ruhahu laha rauhan hina takhruju min jasadihi. Nabi kata, sesungguhnya aku tahu satu kalimat yang apabila seseorang mengucapkan kalimat itu ketika berhadapan dengan kematian, melainkan rohnya mendapatkan roh baginya. Rohnya mendapatkan roh baginya ketika keluar dari jasadnya, itu ketika kematian. Dan pada hari kiamat mempunyai padanya cahaya. Hadis ini ada penerangan yang lebih panjang. Ada penjelasan daripada Umar bin Al-Khattab, ada juga daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Mereka ini menjelaskan kerana ada di kalangan sahabat yang tanya. Sebab kalau kita baca pada hadis ini, kita kata apa kalimat? Nabi tak sebut. Nabi cuma kata aku tahu satu kalimat yang tidaklah disebut oleh orang itu ketika dia dalam keadaan yang ketika kematian mendatangi dia, melainkan dia memperoleh roh yang mendapatkan roh baginya ketika jasadnya itu keluar. Jadi Nabi tak sebut apa kalimat tersebut. Namun di sini bila kita rujuk kepada penerangan untuk hadis ini, Umar bin Al-Khattab ada menjelaskan bahawa kalimat itu ialah kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang dia dapat mengucap ataupun dia itu adalah orang yang beriman. Sebab kita juga kena faham ada orang dia tak mengucap ketika dia meninggal dunia. Taklah kita kata orang ni bukan orang yang baik, bukan begitu. Dan kita juga tidak menilai sebagai pengakhirannya adalah pengakhiran yang su'ul khatimah. Tak sedemikian. Itu adalah pada penyaksian dan juga pada perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang kita nak kata di sini ialah orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dalam hatinya, dalam
di hujung bibirnya itu kan ada mengucap la ilaha illallah ketika dia meninggal dunia. Roh yang keluar daripada dirinya adalah roh yang sangat harum, roh yang sangat baik, yang diraikan oleh para malaikat hingga beberapa lapis langit. Sebab di dalam hadis yang lain, hadisnya sangat panjang, saya nak bawakan di slide saya pun agak sukar kerana panjang sangat hadisnya dan kalau nak baca satu persatu pun hadis itu sangat panjang. Yang boleh saya katakan ialah mereka yang meninggal dunia dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dalam hatinya terpacak kalimat la ilaha illallah yang dia buat secara zahir dan batin, bukan hanya batinnya sahaja tetapi zahirnya juga merealisasikan kalimat tersebut. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang begitu panjang, Nabi kata apa? Roh ini akan disambut oleh malaikat. Akan diletakkan di dalam kain kafan yang ditaburkan ataupun yang disiramkan dengan minyak kasturi yang sangat wangi. Dan roh itu Nabi kata akan dinaikkan daripada satu lapis langit ke satu lapis langit sehingga dipertanyakan oleh para malaikat. Belum sampai lagi roh itu sudah ditanya, roh siapa yang baunya sangat harum sekali. Maknanya bau wanginya sangat kuat. Ini kita panggil keistimewaan. Yang tadi Nabi kata apa? Dia memiliki roh, wajada ruhahu laha rauhan. Dia memiliki roh yang mana tadi kata roh mendapatkan roh yang lain, begitu keadaannya. Sehingga Nabi SAW sebut bila roh itu dikembalikan pada keadaannya yang seperti biasa, akan disebutkanlah bahawa roh ini memiliki catatan yang baik. Catatan yang baik sehingga sangat diraikan oleh para malaikat. Tak kira sama ada malaikat rahmat maupun malaikat azab. Dan diberikan layanan yang sangat baik sekali. Puncanya ialah berdasarkan kepada satu kalimat yang sangat agung itu. Apakah ia? Tadi saya sebutkan, ia adalah kalimat la ilaha illallah. Yang kita bukan sahaja kita sebut daripada sudut lidah kita, tetapi kita buktikan daripada sudut zahir kita dan kita amalkan melalui amal soleh kita sebagai bukti kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita beriman, dia bukan hanya pada nama, bukan hanya pada ucapan, tetapi pada amalan. Sebab tu dalam hidup kita ini, bila kita belajar kan, kita ada rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman penting, tetapi rukun Islam ia menguatkan rukun iman kita. Kerana pada rukun Islam itu mengandungi amal perbuatan. Kita wajib buat rukun Islam kita itu. Sehingga menjadi bukti pada apa yang kita imani yang terdapat pada rukun iman kita. Sebab semua orang boleh kata, saya mengaku Allah itu Esa. Saya mengaku saya beriman kepada Nabi. Saya beriman kepada para rasul. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada hari kiamat. Tetapi bagaimana amalan kita untuk dibuktikan? Contoh kita kata semua orang boleh kata, ataupun ada orang boleh kata, oh saya cinta pada awak, saya suka pada awak. Tapi apa pembuktiannya? Apa bukti kita cinta, kita suka kepada orang itu? Adakah ia hanya pada sebutan? Tidak pada perbuatan. Jika ianya selari, maka betullah cinta tersebut. Tapi kalau ia tidak, hanya sekadar pada lidah, hujung lidah, ucapan-ucapan, tapi tidak ada pembuktian daripada sudut effort, usaha ataupun amal kita kan, orang akan melihat itu semua kata-kata yang berada di hujung lidah sahaja, yang tak boleh untuk diperakui, tak boleh untuk dipercayai, betul tak? Sama juga dalam hal kita ni, keimanan kita. Kalau kita cuma cakap-cakap gitu beriman, oh saya tahu hukum tu solat wajib tu, tapi kalau tak buat, itu belum lagi menunjukkan pada keadaan yang benar-benar kita tahu, benar-benar kita faham. So hidup ni begitulah ya. Dalam keadaan kita ni nak merealisasikan kalimat la ilaha illallah, ia tak boleh hanya pada ucapan. Tapi kita kena muhasabah lagi. Apa yang saya buat, apa yang saya amalkan untuk membuktikan la ilaha illallah itu tadi. Okey. Baik, seterusnya akhirnya di sini roh bergantung pada kehidupan kalimat itu tadi. Iaitu kalimat la ilaha illallah.
Okay, dalam kitab kita di sini disebutkan bahawa kalau saya di muka surat berikutnya. Dengan demikian dia kata, kehidupan roh yang bergantung pada kehidupan kalimat di dalamnya seperti halnya kehidupan badan tergantung dari keberadaan roh di dalamnya. Juga sebagaimana orang yang meninggal di atas kalimat ini sehingga berhak berada di syurga dan bergerak bebas di dalamnya. Maka dari itu, siapa yang merealisasikan dan melaksanakan inti pati kalimat ini, nescaya rohnya akan bergerak bebas dalam syurga. Bahkan tempat tinggal dan hidupnya menjadi kehidupan yang terbaik. Jadi senanglah saya nak kata begini. Daripada awal perbincangan kita tu tadi kan, kita faham bahawa kalimat la ilaha illallah ia mesti direalisasikan. Tidak boleh cukup pada ucapan sahaja. Kalau dengan kalimat la ilaha illallah itu, ia boleh memasukkan kita ke dalam syurga Allah, ia mesti dibuktikan dengan amalan soleh kita. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke dalam syurganya. Tapi kalau ia tidak dibuktikan, bahkan bertambah-tambah kesyirikan yang kita sandingkan dengan kalimat la ilaha illallah itu, maka ini akan mendapat balasan dan azab Allah yang paling dahsyat. Sebab tu di dalam kitab kita ini ditutup dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan bahawa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Ada dua lagi ciri yang boleh kita ambil daripada ayat Al-Quran ini dalam surah An-Nazi'at ya. Saya terlupa nak letakkan surah di situ. Tapi dalam kitab dinyatakan dalam surah An-Nazi'at pada ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-41, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dua ciri orang yang mana Allah masukkan dia dalam syurga, yang Allah berikan syurga sebagai tempat kediamannya yang kekal. Allah kata apa? Man khafa maqama rabbih, iaitu orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya. Inilah termasuk orang yang salat itu tadi. Dalam surah Al-Ma'arij yang telah kita bahaskan sebelumnya tadi kan, orang yang salat, yang beriman kepada hari kiamat, yang melaksanakan amanahnya, yang membuktikan penyaksian syahadahnya, orang yang betul-betul dia itu menjaga kehormatan dirinya dan lain-lain yang terdapat pada ayat itu, mereka inilah orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala sehingga wanahan nafsa 'anil hawa. Bila seseorang dia takut dengan kebesaran Allah, takut dengan kekuasaan Allah, inilah yang akan menjadikan dia orang ataupun insan yang menahan dirinya daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang mengikut kepada hawa nafsunya. Jadi dua orang ini, mereka yang memiliki dua ciri ini, okey, maaf bukan dua orang, dua ciri ini mereka yang memiliki dua ciri ini, Allah kata tempat tinggal, tempat kembalinya adalah al-jannah, iaitu syurga. Okay, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya syurgalah yang akan menjadi tempat tinggalnya, tempat kembalinya, dan dia akan berada dalam syurga ini dalam keadaan yang kekal selama-lamanya. Okay, wallahu a'lam bishawab. Okay, muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan itu tadi mendapat manfaat. Dan bagi saya paling penting perbincangan ini sebenarnya ingin memberikan kepada kita dengan satu ruang untuk muhasabah lagi bagaimana syahadah kita sebenarnya. Agar kita ni jadi seorang muslimah yang tidak mengabaikan. Sebab kadang-kadang bila kita ni dah memang buan muslim tau. Kita memang dah Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita sebagai seorang muslim kan, sebagai seorang muslimah dalam hidup ni. Kita akan take things for granted tau kadang-kadang dalam hidup ni. Kita cuma tak kisahlah, yang penting aku beriman, tak kisah aku beriman. Kita tak ada rasa untuk menguatkan kalimat syahadah yang ada dalam hati kita. Kita tidak ada rasa nak memperbaiki lagi, tidak ada rasa untuk menguatkan lagi amal ibadah kita supaya intipati kalimat la ilaha illallah itu betul-betul ia menyerap dalam hati kita.
Kadang-kadang kita begitu. Jadi bila kita belajar tentang topik ini pada hari ini, dia terutamanya untuk diri saya jugalah yang menyampaikan. Kita rasa macam Masya Allah ya, dalam hidup ini kadang-kadang kita rasa macam, okey la ilaha illallah, tak ada apa-apa. Tapi bila kita belajar, kita dah faham tentang kalimat itu, kita tahu kita ada satu amanah, satu tanggungjawab yang sangat besar untuk merealisasikan kalimat tersebut sehingga benarlah kita ini boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, muslimah, itu sahaja pengajian kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan nanti kita sambung lagi sebab kita ada bahagian yang ketiga, panjang lagi perbincangannya untuk poin kita yang J ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, apa yang kita bawakan ya, perbincangannya pada pagi ini dapat memberikan kepada kita dengan motivasi diri yang lebih tinggi untuk terus-terusan beramal soleh dan terus-terusan mendekatkan diri kita pada ilmu-ilmu yang akan menjadi batu loncatan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.